Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apabila Rasulullah ditanya oleh sahabat berhubung tentang antara waktu maghrib isya, ya, antara waktu maghrib isya, lalu dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Sedikit ya. Setelah kita sujud sajadah, kita bangun, kita akan baca tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma wa tama'an. Apa dimaksudkan di sini? Jadilah renggang, ya, lambung mereka dari tempat tidur. Ya. Apa dia? Mereka bangkit berdoa kepada Allah. Mereka kerana takut al-khawfu ilallah, akan siksa Allah. Kerana apa? Kerana dinyatakan pahala yang sangat besar. Lalu dijelaskan oleh baginda tentang jawapan pertanyaan tadi. Baginda Rasulullah SAW menjawab, itulah sembahyang di antara maghrib dan isyak. Kerana sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa-dosa pekerjaan yang sia-sia yang diperlakukan waktu siang tadi, yang boleh membersihkan seluruh dosa pada bahagian akhirnya. Tengok ya, antara maghrib dan isyak. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Hidayatus Salikin, apa dia amalan, sehingga kan Al-Imam Ghazali mengatakan, siapa yang diam, tidak bercerita, tidak bercakap hal dunia, dia berwirid sampailah waktu isyak. Kalau kita pun mendengar kuliah misalnya, duduk mendengar kuliah ni pun antara maghrib dan isyak, ganjarannya adalah diampunkan dosanya selama 50 tahun. Itu dalam kitab Hidayatul Salikin. Sekarang ni saya baca dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa dia Rasulullah mengatakan? Apabila masuk waktu isyak, dari maghrib, dan sudah selesai azan, doa, maka kerjakanlah sembahyang qabliyah isyak, iaitu qabliyah isyak 4 rakaat. Biasa kita jadi 2 rakaat. Ya, ini dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang terlalu saya ceritakan ba'da isyak 4 rakaat. Bila kita melakukan 4 rakaat ba'da isyak, kita dapat malam Lailatul Qadar. Ya, ada itu dalam kitab, iaitu bimbingan agama. Nak tengok ada dalam kereta saya. Saya tak bawa pun. Ya, bimbingan agama. Ada arba'an, ya. Waman inna solat, ya, 4 rakaatin. Dia 4 rakaat. Maknanya kita boleh buat 2 salam. Ya, boleh. Ada khilaf juga boleh buat 1 salam 4 rakaat terus. Tak ada masalah ya. Ya, senang. Hari ini kita nak ceritakan tentang sebelum iqamah, sembahyang qabla isyak 4 rakaat untuk menghidupkan waktu di antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Ini azan tadi, iqamah. Apa dia? Maka kelebihannya sangat banyak. Di antaranya disebutkan di dalam sebuah hadis. Hadis riwayat Abu Daud. Inna du'a bainal azan wal iqamati la yuraddu. Ini hadis. Bahwasanya doa di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak langsung oleh Allah. Doalah, ya. Ba'diyah isyak 2 rakaat, sehingga 2 rakaat disambung lagi mengikut surah-surah yang ditentukan. Ni kalau kita sanggup lah. Kalau sanggup, rakaat pertama baca surah Sajadah. Ba'diyah tak balik rumah kayaknya. Rakaat kedua baca surah Yasin. Rakaat kedua. Kedua-dua surah ini. Yang ketiga baca surah Al-Mulk. Yang keempat baca surah Ad-Dukhan. Ini Rasulullah buat. Kita tak buat, minta maaf zahir batin. Saya pun tak buat.
tak balik. Oh, mak tunggu mana abang tak balik-balik. Betul tak? Ya. Maka membaca surah-surah ini dan diwiridkan, datang hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Selepas itu hendaklah engkau tambahkan 4 rakaat, maknanya 2 rakaat, 2 rakaat. Ini ada juga. Dalam bimbingan agama pun ada, dalam Bidayatul Hidayah ada. Buka surat 76 yang Jawi. Ya, bukan main-main ni. Tapi orang kurang tahu ya. Betul tak tuan? Kurang tahu kan? Kalau kita lakukan, kita akan dapat tiap-tiap malam Lailatul Qadar. Tak payah bulan Ramadan. Ramadan belum tentu lagi dapat. Ni. Sama dengan 1000 bulan. Apa sebabnya? Sahabat ada bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, umur kami ni pendek-pendek. Maksud saya, maksud tuan-tuan. Nah, umur kami ni antara 60 ke 70. Ya, Sittin wa Sab'ah. 60 70. Kalau dibagi lanjut kepada 200 pun tak mampu dah. Tak mampu 100 tahun pincang sana jalan tu ada terbaring tu buat apa? Ya. Lama-lama anak pun cakap abah ni tak meninggal-ninggal dah lama sangat. Betul. Seorang ibu boleh jaga, seorang ayah dan ibu boleh jaga anak 10. Anak nak jaga ibu seorang tak mampu. Betul tak? Betul tak? Jadi kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai lanjut sama umur kita. Cukup masa redalah dimatikan kita sampai tak susahkan orang. Betul. Kalau boleh kita tengah sembahyang, innalillahi wa rajiun. Kita mengaji, innalillahi wa rajiun. Sebab itu kita berdoa, minta. Ya, kalau boleh hari Jumaat pula, Allah Rabbi, malam Jumaat ya Allah. Baru ni saya melihat guru saya, kawan baik saya ke Brunei, dia ikut ke Brunei, saya balik, dia ikut balik. Ya, hari Isnin lepas dikebumikan kena COVID-19. Saya sedih meleleh air mata saya sebab dia adalah sahabat saya baik dan dia guru saya. Dia sakit 4 tahun menderita terbaring. Bila datang orang ziarah bawa virus kena, satu family habis kena. Allah Rabbi, bila dibawa ke hospital dah macam mana, bila sebelum hospital tak bernafas, maka ditidurkan 7 hari. Innalillah. Ya, kalau kita ingatlah, ya, kita sedih sangat benda-benda macam ni, meleleh air mata dan kita doa. Tidak boleh anak-anaknya sekali tak boleh tak sembahyang. Macam mana tak sembahyang? Sembahyangkan dia orang yang menyembahyangkan hospital. Tapi apabila disertai kebumikan, saya kata anak-anak mai kita buat sembahyang ghaib boleh. Ya, boleh ghaib. Kerana dia orang yang baik. Amalan saya tahu dia selalu beramal. Satu hari tidak kurang dia akan baca Qul wallahu ahad 1000 kali. Itu amalan dia. Ni amalan orang tua-tua dulu je tak? Ya Ustaz? Orang tua-tua dia gantung tali plastik tu, tali plastik gantung. Bila 1000 diikat. 1000 diikat. Bila ada digantung sampai 20 ikatan mana? 20,000. 20,000. Itu amalan orang dulu. Orang pondok dulu. Bila si fulan tu meninggal, dipotong. Tak, aku sedekahkan bacaan ni kepada si fulan yang meninggal dunia. Yaumul Fatihah. Apa ni? Kul. Kita hari ni tak buat dah. Kita tak baca surah dah. Baca surah WhatsApp. Ramai. Surah Facebook. Surah TikTok. Betul tak Datuk? Ya. Itu seronok ya tak? Sebab itu banyak kalau kita ikut betul ya. Inilah amalan-amalan yang bagi apa dia? Selepas itu hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Lalu salamlah kamu. Pada rakaat pertama akan surah Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Pada rakaat kedua baca surah Al-Kafirun. Pada rakaat ketiga baca surah Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ya, ini je yang
perkongsian. Dan jika engkau berazam untuk bangun malam, sembahyang tahajud. Dan akhir sembahyang witir itu, kerana sembahyang witir itu lebih kemudian setelah itu hendaklah engkau mengisi waktu dengan banyak bermuzakarah, ilmu atau mutalaah kitab, dan jangan engkau suka membuang masa dan waktu bermain-main, bahkan berusaha supaya engkau dapat menjadi amalan kebaikan yang disudahi segala pekerjaanmu setiap hari itu, kerana amalan itu dinilai mengikut akhir umur kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, umur kita cari. Ini adalah kitab Bidayatul Hidayah. Hari itu kita katakan dalam kitab bimbingan agama. Dalam Bidayatul Hidayah ada. Ya, yang rumi ada. Harganya yang rumi RM15, belilah. Ya, kalau minum di kedai pun mahal juga. Ya, pergi kedai RM15. Kalau Jawi murah, Jawi RM12. Rumi RM15. Jadilah ini panduan banyak dalam dalam kitab-kitab. Siapa yang buat kitab, susun kitab ini? Zaman Rasulullah tak buat. Ini orang banyak petikai ni. Zaman Rasulullah tak buat. Rasulullah Al-Quran dan hadis. Zaman sahabat tak buat. Sahabat banyak berperang, kemudian nyusun Al-Quran, membukukan Quran, habis masa. Ya tak? Zaman tabi'in mutabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tabi'in siapa? Al-Maghzali, ya, Imam Hanafi, Abu Hanifah, banyak tabi'in. Imam Nawawi, ini semua dinamakan tabi'in mutabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jangan kita cari bekal untuk mati. Setakat itulah perkongsian kita. Yang baik semua daripada Allah, yang kekurangan saya mohon maghfirah Allah Ta'ala. Dan insyaAllah kita sama-sama lepas isyak terus bangun kita menunaikan solat hajat. Mudah-mudahan kita selamat daripada wabak penyakit. Ya, mudah-mudahan benda tu datang dia tak nampak. Ya, tak nampak, ya Allah. Dia macam ni. Aku liqul hadza, astagfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu